Tuan-tuan dan puan-puan, mesej yang saya nak bawa jelas, terang. Apa yang kita hadapi sekarang, tak lama lagi, satu saja, pilihan raya. Apa yang saya nak minta tuan-tuan, senang saja. Unti Pakatan Harapan dan semua parti di bawah Pakatan Harapan. Keadilan, TAP dan amanah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi saya, faktor dia senang cerita. Dulu, mungkin rakyat rasa, kita takut ni hulu hala macam-macam berlaku. Kita nak pilih pemerintah. Kita nak pilih parti yang besar untuk stabil. Tapi lah ni saya nak tanya. Mana satu parti paling besar? Tuan-tuan. Mana satu parti paling besar sekarang? Paling banyak kerusi. Saya cuba tanya tuan-tuan. Parlimen ada 222 kerusi. Nak jadi kerajaan besar sekurang-kurangnya berapa? 112. Tuan-tuan saya nak tanya. UMNO sekarang berapa kerusi ada? UMNO berapa kerusi ada? 37 saja tuan-tuan. Bukan lagi zaman dulu. Kalau dulu kita rasa kita nakkan satu, kita takutlah ada ancaman macam-macam. Kita nak cari selalu selamat parti. Lah ni tak ada tuan-tuan. UMNO tinggal 37. PAS 17. Seorang sudah keluar. Bersatu, besar ke tidak? Baru. Bersatu semua dia campur, lompat sini, lompat sana, campur-campur. 42, lebih daripada BN 1. Itu pun, itu perikatan, Bersatu sendiri 25. Saya nak tanya, mana satu parti yang seolah-olah macam dulu, kalau kita undi, maka selamat, dia stabil, dia pasti jadi kerajaan. Tak ada tuan-tuan. Ini zaman baru sudah. Kita kena tukar mentaliti. Kalau kita nakkan satu barisan pimpinan ataupun pakatan ataupun politik parti yang stabil, saya bagi tahu tuan-tuan, dulu sampai sekarang masih istiqamah bersama dengan kita, tiga-tiga parti dalam Pakatan Harapan, sampai sekarang masih 90 kerusi parlimen lagi. Kalau nak stabil, inilah pakatan yang paling stabil. Maka tak adalah nak risau-risau kata, khawatir, kalau kita undi ini tak cukup ke jadi kerajaan. Zaman lah ni siapa pun boleh jadi kerajaan, tuan-tuan. Kalau kita nak tanya sekarang siapa kerajaan, saya pun confused tau. Pakcik, confused tau. Tengok dalam kerajaan, Tan Sri Muhyiddin, tiba-tiba dia kata, kami musuh ketat kita adalah BN. Alamak, dia dalam kerajaan. Dia musuh dengan kerajaan sendiri. Habis tuan-tuan, kalau nak sokong Bersatu, tiba-tiba dia musuh kepada BN. PAS pula pening. PAS kata apa? Saya ingat nak kerjasama Umar tiga-tiga parti. Tiba-tiba you musuh dengan dia. Saya nak jadi kawan ke tidak? Tuan-tuan, inilah unsur-unsur yang tidak stabil. Sesungguhnya kalau kita nakkan satu politik yang stabil, bukan lagi macam dulu, mesti nak sesuatu ataupun parti yang sudah dalam kerajaan, tidak. Pakatan Harapan pun mampu jadi kerajaan dan sampai sekarang selepas lompat serta move semua pun masih kita kekal tiga parti. Inilah yang paling stabil untuk rakyat Malaysia khususnya di Kedah yang kita perlukan. Tuan-tuan, itu faktor pertama. Habis kalau kita kata okey kita nakkan parti yang stabil, tetapi saya nak juga parti Melayu saja. Oh, Melayu tak kira lah dia kerajaan ke pembangkang, nak parti Melayu. Sebab kita nak jaga Melayu. Tuan-tuan, zaman sekarang lepas Covid 2 tahun punya susah, masih kita teringat nak satu parti yang ikut kaum, ikut warna kulit boleh ke? Tak jadi tuan-tuan. Saya bagi contoh, saya ahli Parlimen Al-Wastak. Kota Darul Aman, adun TAP. Dia Cina, saya Cina. Habis kalau nak warna kulit yang sama, Melayu yang duduk di Kota Darul Aman ni mampu lah. Dun dengan Parlimen duduk Cina. Hilang ke? Tak ada tuan-tuan. Masih kita jaga. Itu pun kita jaga lebih baik. Saya bagi contoh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan siapa yang tadi pada Kampung Teluk, Kampung Kilat. Kampung Teluk, Kampung Kilat dulunya asal tapak di PPR Kota Star. Oleh kerana kerajaan nak bina rumah PPR, maka mereka kena pindah keluar. Sign kontrak dengan syarikat besar, tu langis. Kononnya lepas 3 tahun kita siap bina, mereka boleh dapat sebiji rumah. Mereka pun pindah keluar. Ada yang pergi duduk di Flex Insania, tempat lain.
Lepas tuan-tuan, 2014 sampai 2019 kita jadi kerajaan, selesai rumah tu, kita nak bagi, tak jadi-jadi. Akhirnya, sampai 8 tahun pun tak ada nak masuk. Akhirnya siapa yang berjuang? Kami Parti Keadilan bersama dengan ADUN DAP, dua-dua Cina ni, yang pergi serang, pergi desak KPKT, akhirnya mereka setuju. Tak mau kira lah, tak tunggu ini tulangis dengan ni bermaju yang ni. Tak payah tunggu, terus tawarkan rumah PPR kepada 80 lebih penghuni yang asal dihalau keluar, 50 lebih dapat tawaran. Selani sudah dapat kunci masuk kepada PPR Kota Star, tuan-tuan. Saya nak tanya sekali lagi, kita nak ikut parti, ikut warna kulit ke, ikut kaum ke, ataupun ikut siapa boleh buat kerja? Asalkan kita boleh buat kerja, jangan kisahlah dia Melayu, Cina, India. Yang penting boleh buat kerja. Integriti. Ini tak jualkan rakyat. Inilah kita bukti kita berjaya selesai masalah rakyat. Itu pun dalam tahun ini, tuan-tuan. Saya masih pembangkang. Tetapi kita boleh desak sampai KPKT selesai, tapi boleh masuk. Kalaulah kita pembangkang pun ada kekuatan ini. Kalau kita satu hari pegang kerajaan dengan kerajaan yang stabil, tuan-tuan, kita selesai masalah banyak. Oleh kerana rakyat sokong harapan, walaupun kita sudah tumpang kerajaan, kita dapat desak kerajaan untuk sama rata bagi peruntukan. Maka kita guna peruntukan untuk selesai masalah banyak. Saya kesian dengan sekolah-sekolah kebangsaan, tuan-tuan. Kawasan saya banyak punya sekolah. Kita masuk-masuk pergi tengok, ini rosak, sana bocor. Tapi minta menteri, minta PPD, kata tak ada peruntukan. Kerajaan kata tak ada peruntukan. Menteri tak ada peruntukan. Tapi kita guna peruntukan, parlimen, strategi-strategi selesaikan masalah. Tuan-tuan boleh pergi tanya, sekolah kebangsaan suka menanti. Kapak gadget kat luar. Projek pusat hemat parlimen. Gelanggang sukan, Taman Uda. Projek pusat hemat parlimen. Masalah surau bumbung, Taman Villa Megong E. Projek juga peruntukan dari pusat hemat parlimen. Kalaulah kita boleh dengan cara yang jimat, integriti, banyak masalah kita selesai. Sekolah-sekolah yang besar ke kecil kita jaga. SMK Alomela kita bagi meja kerusi. Yang sebelah tu SMK Tunku Abdul Malik. Saya bawa meja kerusi, yang terima siapa, tuan-tuan? Yang terima penolong kanan satu sekolah itu, iaitu isteri Menteri Besar Kedah. Kita tak kira parti, kita bagi. Itulah yang kita nak bawa, politik yang matang yang sebegini. Bayangkan kalau kita masih kuat Pakatan Harapan, tak kira lah tak jadi kerajaan pun tetap kita boleh desak supaya ada peruntukan yang adil, maka kita bantu. Tak kira, belum kira lagi sekolah-sekolah yang luar bandar. Tuan-tuan kalau pergi tengok, sekolah Wan Sulaiman Siddiq, yang sekolah lama sungguh, kantin rosak. Masuk 2 tahun permohonan untuk Kementerian Pendidikan minta peruntukan strategi untuk nak repair. Tak jadi-jadi. Saya guna peruntukan pasang 2 kemah bagi kanak-kanak ada tempat makan. Kalaulah kita berpegang kerajaan, kita selesaikan masalah ini dulu. Bukanlah ada yang menteri atau wakil rakyat kerajaan ni nak buat kenduri pun, nak pergi pinjam juga bandaran biar meja kerusi. Tuan-tuan. Bayangkan kesusahan rakyat dia pun tak faham. Inilah isu yang kedua saya nak bagi tahu. Faktor, kalau kita nak satu parti atau kerajaan stabil, Pakatan Harapan. Yang kedua, kalau kita nak undi, jangan ikut warna kulit ke agama masing-masing ke. Nak cari orang dari parti yang boleh buat kerja. Itu yang penting. Yang ketiga, tuan-tuan. Kalau kita nak cari orang, pemimpin yang boleh buat kerja, pemimpin dari mana? Kita undi untuk satu pakatan, satu parti. Bukan untuk 1 bulan. Bukan ketua kampung 1 tahun, ahli majlis 2 tahun, bukan 5 tahun. Maka kita nak tengok barisan pimpinan itu. Bukanlah sekretari saja yang jadi ketua tu. Mungkin kita suka ketua tu, tetapi yang barisan tu tak ada macam mana. Dan kita bandingkan 2-3 parti ini. Mana yang ada kepimpinan yang lengkap, atas sampai bawah, orang muda sampai orang lama. Pakatan Harapan saja. Minggu lepas saya baca dalam Siakap Keli. Pakcik ada tengok ni Siakap Keli ya? Siakap Keli ya? Dia tanya satu soalan. Dia tanya, siapa yang kita ingat artis yang popular dari Kedah? Habis, bawa komen apa? Komen. Siapa? Sanusi.
Artis tuan-tuan, luar biasa. Apa? Biasa orang artis masuk jadi orang politik. Yang ahli politik boleh naik bangga jadi artis ni bukan senang. Tapi tuan-tuan, kita kena faham, politik kita letak seorang pada tempat yang sesuai sebagai ahli politik. Ada orang hebat boleh jadi profesional, doktor, lawyer. Ada orang hebat boleh jadi mekanik. Tetapi nak jadi ahli politik, perlu apa? Berjiwa besar, tuan-tuan. Berjiwa besar, maksudnya kalau saya pasukan bola, saya main, saya menang, saya ucap terima kasih, minta maaf kami menang. Kalau saya kalah, saya ucap tahniah kepada orang yang menang. Tapi tak pasal-pasal saya tak menang, saya tak kalah, tapi saya tak suka orang yang menang, saya kata tahniah lah, tapi kesian lah ni pemain Johor tak tahu cakap pasal Johor. Alamak, ini apa? Perangai tuan-tuan, mentaliti. Mentaliti pemimpin lagu ini, tuan-tuan, tak boleh pi. Peringkat ketua kampung pun tak masuk, tuan-tuan. Ini yang kami risau. Kalau satu presiden parti, dia boleh ceritakan bahawa, punca rasuah adalah daripada kaum bukan Islam. Tuan-tuan setuju kah? Adakah perkataan ini cukup Islam saja? Tidak. Kita nakkan pemimpin yang betul-betul matang. Bukan nak memainkan slogan-slogan ataupun sentimen-sentimen kaum. Itu pun bukan seorang. Kena ada satu barisan. Tuan-tuan kalau kata, okeylah, pas. Tuan-tuan, lah ni ramai tak maulah. Nak, kalih. Lah ni pas bukan macam pas yang zaman dulu, tak ada lah. Yang elok biar semua sudah keluar. Tiba-tiba tapak kuasa, kita boleh nampak perangai sudah ubah. Mai ke UMNO, tak payah cerita. Tak payah cerita Perdana Menteri ke, yang bawa 8, ini ketua cabang pimpinan UMNO pergi ke Amerika ke. Tak payah cerita, orang sudah tak mau. Masih ada orang rasa-rasa nak sokong bersatu. Saya nak bagi tahu tuan-tuan. Lah ni bersatu ni nak kira kerajaan pembangkang, tak tahu. Saat dia nak ikut ini, saat dia nak pergi sana. Kalau tuan-tuan suka juga, tak apalah, Tok Abah ni bagus, dia hebat, Tan Sri Muhyiddin. Seperti yang saya cerita tadi, kita undi satu parti, kena tengok barisan pimpinan dia. Kalau satu hari nanti Tan Sri Muhyiddin tak ada, siapa ada? Yang naik siapa? Peja. Boleh ke nak naikkan jadi dia jadi Perdana Menteri? Boleh? Mampu kita. Tapi dia pernah jadi MP Perak, walaupun dia teruk macam tu, dia ambil jadi MP Perak, lepas tu jadi Menteri Belia dan Sukan. Tak mustahil kalau dia angkat lagi Bersatu menang, silap-silap dia langkah dia jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan, tak boleh. Walaupun tuan-tuan mungkin suka kepada seorang ketua dia, tetapi atas sampai bawah tak ada, maka parti itu tidak layak untuk dipilih oleh rakyat. Tetapi kita tengok Pakatan Harapan. Adakah Pakatan Harapan hanya tinggal seorang saja Tan Sri Ibrahim? Tidak. Tuan-tuan, bayangkan saya, tempikai ni, tempikai ya. 3 penggal, 1 penggal Perak, 1 penggal Perlis, 1 penggal di Kedah pun, saya dalam parti pun kena bawah saja. Pangkat bukan tinggi, bayangkan yang tinggi daripada saya, lagi hebat. Dari turun dari Tan Sri Ibrahim, timpanan Presiden Nafizil Amni, naik Presiden ada Tun Izzah, ada 2 MB Selangor Negeri Sembilan, tak kira lagi di semua peringkat negeri. Bayangkan. Ini satu parti saja dalam Pakatan Harapan. Amanah lagi, TAP lagi, pimpinan pusat. Kalau campur sekali Pakatan Harapan, tuan-tuan, yakinlah kepimpinan dalam 3 parti di bawah Pakatan Harapan yang boleh menjaminkan kekuatan kita, keselejaan kita, sejahtera untuk Malaysia ni 5 tahun dalam satu penggal. Maka inilah kepimpinan yang kita perlukan, tuan-tuan. Maka saya rumuskan semua, tuan-tuan, 3 faktor saya cerita. Nak stabil, Pakatan Harapan juga. Kita perlukan keberbahagiaan, bukan lagi perkauman. Pakatan Harapan juga. Kepimpinan dari juga Pakatan Harapan juga. Dan kami ada cukup pengalaman sekarang, tuan-tuan. Walaupun 22 bulan saya nak habarkan tuan-tuan, walaupun saya seorang Cina di kawasan Al-Hostar, saya faham masalah petani, pesawah. Tuan-tuan, yang jahanam kan itu siapa? Pasal apa sekarang semua yang naik harga ni susah payah, siapa yang buat? Saya bagi tahu, dulu kita benih padi 1 pek RM28. Kerajaan Perikatan Nasional ke BN, ibu tak tahulah. Dia pegang, dia tukar ke nafas, naik ke 35. Lepas tu satu musim tak jadi, terpaksa turun balik ke kilang. Tapi harga tak turun, tetap 35. Tuan-tuan, siapa yang naikkan harga? Bayangkan. Satu lagi, kita makan nasi, kita tanam di Kedah. Padi yang
yang kita jual kepada kilang tu, harga dia 125 ataupun 1,250 untuk 1 metrik tan. Tetapi tuan-tuan, itu sebenarnya bukan harga lantai. Harga lantai 1,200. Saya pernah tanya pesawar-pesawar, pasal apa ada orang yang sanggup beli dengan 1,250, hampa tak jual kat dia? Jual kat kilang Benas, yang lagi murah, yang lagi rendah 1,200. Dia berkata, sebab kami nak minta dapatkan loan pinjaman. Bila kita sign pinjaman Agrobank dengan Benas, Benas paksa kita kena jual padi kepada Benas. Tapi pasal apa Benas sudah paksa orang jual padi kat dia, tapi kilang swasta boleh tawarkan harga lagi tinggi, tapi Benas yang paling besar dipegang oleh Melayu ke kerajaan ke, tak boleh nak tawarkan harga yang lebih kepada pesawar. Kalau seorang pesawar ada 4 lelong, dia 1 loli masuk keluar, dia boleh kurang RM200 satu musim. Kami kalau jadi kerajaan, saya akan minta Benas naikkan harga untuk pesawar lagi RM50. Sekurang-kurangnya sama rata dengan kilang swasta. Kami faham polisi, kita ada pengalaman tuan-tuan. Maka sekaranglah tuan-tuan dan puan-puan, zaman sudah berubah. Mentaliti pun kita kena berubah. Tak ada lagi kita nak risau bahawa kalau kita undi satu parti tiba-tiba tak jadi kerajaan maka mampu kita. Tak ada. Tak payah risau mana-mana parti dia sudah jadi kerajaan, dia nak hempitkan, nak pijakkan rakyat. Tak ada. Sebab zaman sudah baru, kita semua sudah terima bahawa ini zaman baru, kita pilih ikut orang, ikut parti yang betul boleh buat kerja, dan lepas kita buktikan ini, saya minta tuan-tuan dan puan-puan sokong Pakatan Rakyat dalam pilihan raya yang akan datang ini. Sekian, terima kasih tuan-tuan.